Thay kami tahu, kita sama-sama doa dalam hati. 奉主耶穌聖名，開始我哋晚上嘅民數記嘅查考。Dalam nama Tuhan Yesus kita memulakan pengajian kitab bilangan. 我哋首先來去誦詩335首。Pertama sekali kita nyanyi kidung 335.我哋首先來禱告，求主耶穌來去帶領我哋晚上嘅查經氣氛。Pertama sekali kita sama-sama berdoa, mohon Tuhan memimpin kebaktian kita pada malam ini. 一同跪下， sama-sama sujud. 奉耶穌聖名禱告，
Aman. Sekali lagi menyampaikan salam kepada semua saudara-saudari di dalam talian. Syukur kepada Tuhan kita sudah masuk malam ketiga untuk menjalankan laporan kita tentang kitab bilangan. Malam ini ialah kita mula dengan pasal 9. Kita ada lambat sedikit. Jadi malam ini kita bergerak cepat sedikit lah. Jadi di pasal 9 ini mengatakan tentang orang Israel memegang hari Paskah. Ini ialah bahagian pertama dalam pasal 9. Selepas memegang hari Paskah, maka orang Israel haruslah berangkat, yaitu melihat pergerakan tiang awan. Inilah perintah Tuhan Allah untuk menentukan perjalanan mereka. Jadi di pasal 9 membuat kita melihat dua bahagian ini. Jadi bahagian pertama mengatakan orang Israel harus merayakan hari Paskah. Mengapakah orang Israel memegang hari Paskah pada masa tersebut? Ini ada kaitan dengan pasal 8. Karena di pasal 8 minggu lalu kita bincang itu adalah tentang pentabisan orang Lewi. Orang Lewi lah sekumpulan orang yang melayani Tuhan di kemah suci. Memandangkan sudah ada penjawat kudus, maka haruslah mereka mula pekerjaan kerja suci dalam kemah suci itu. Tentulah kerja suci Tuhan termasuk juga memegang hari perayaan. Jadi selepas orang Lewi ditabiskan, maka seterusnya mereka harus pegang hari Paskah. Jadi kali itu kita ada bincang tentang urutan masa. Jadi bilakah waktunya memegang hari Paskah? Itu berlaku selepas pasal 7 di mana pemimpin-pemimpin mempersembahkan hadiah. Setiap hari ada satu pemimpin suku untuk menjadi wakil yang memberikan hadiah.
Jadi satu hari ada satu pemimpin, di Israel ada 12 suku, maka satu hari satu pemimpin, 12 hari baru siap. 所以祝狀獻祭禮物係住喺2月12號。 Jadi selepas pemimpin siap mempersembahkan hadiah, itu ialah 12 hari bulan pertama. 跟住後嚟咧就係我少2日咯。 Jadi seterusnya mereka harus memegang hari Paskah. 2日就係在1月14號。 Hari Paskah ini berlaku pada 14 hari bulan pertama. 等於講叫做12號獻祭禮物，表示1月14號就可以數正月嘅2日嘅準少。 Maksudnya pada 12 hari bulan mereka siap mempersembahkan hadiah, rehat satu hari, 14 hari bulan, sambung hari Paskah. 跟我都從一隻摩西五經我都可以看得到。 Jadi melalui 5 kitab Musa kita dapat melihat. 天叫狀以色列人在起行之前少嘅2日。 Di pasal 9 ini orang Israel merayakan Paskah sebelum berangkat. 佢講係一次對生命信仰一隻好重要嘅節日。 Ini boleh dikatakan suatu perayaan sangat penting bagi umat pilihan. 因為40年嘅曠野生活中，生命有少2日可以講係唯一一次嘅啦。 Karena dalam 40 tahun perjalanan umat pilihan di padang gurun, boleh dikatakan inilah satu-satunya kali di mana mereka merayakan hari Paskah. 跟住看聖經當然冇咁樣講啦。 Tentulah kalau kita lihat Alkitab, dia tidak mengatakan begitu. 我就愛自家去推算嘅啦。 Ini kita harus kira sendiri. 我就愛從好多嘅聖經經文來去做參照，就可以得啲嘅結果。 Kita haruslah merujuk banyak sekali ayat suci supaya kita dapat kesimpulan ini. 師傅嘅一次係唯一次生命有少2日嘅。 Nampaknya inilah satu-satunya kali di mana orang Israel ada merayakan Paskah. 一個大家要興趣知道裏面推算我哋網曉可以再去研究啦。 Kalau kalian ada niat mau tahu macam mana kita mau kira, waktu gelap kita boleh teruskan kajian. 跟住叫做少2日嘅就節期哦。 Jadi di pasal 9, tarik mereka merayakan Paskah. 師傅也好似唔咩人順利啦。 Sama seperti dia tidak berapa lancar. 在少日1月14號嘅2日嘅過程中， Dalam proses merayakan Paskah pada 14 hari bulan pertama itu, 我哋也發現佢哋要少節嘅一些問題產生哦。 kita dapati bahwa mereka muncul beberapa masalah semasa mereka merayakan Paskah. 當中就出現係有幾種人可以甚至唔可以少日嘅2日嘅問題。 Jadi di dalamnya adalah masalah, ada beberapa jenis orang yang tidak dapat memegang hari Paskah. 就像第六節講嘅哦。 Sama seperti dalam ayat 6. 第六節講有幾種人因事事唔潔淨。 Ayat 6 mengatakan ada beberapa orang yang najis oleh kerana mayat. 唔能夠在1日來少2日咯。 Tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. 啱講到叫做去埋葬屍人Di sini mengatakan mereka pergi menguburkan mayat. 因為摩西斯就係我埋葬屍人。 Sebab kau najis karena mayat, maksudnya kamu mau menguburkan mayat itu. 一幾隻人做乜嘅條存嘅時要去埋葬屍人。 Mengapakah beberapa orang itu menguburkan mayat pada masa itu? 係咪在殯儀館上班Adakah mereka bekerja di pekuburan? 好像在 KK 嚟講就係福祿燒咯。 Kalau di KK ada satu tempat yang furuksiu, 係一種工作嘛。 itu ialah satu pekerjaan. 又係一種料理屍人嘅一種盛事嘛。 Itu juga suatu kebajikan lah yang menguruskan mayat. 係咪一幾隻人係叫做埋屍人嘅工作？ Jadi untuk beberapa orang ini mereka punya tugas ialah menguburkan mayat. 甚至係在少節日前發生去家庭不幸嘅事件。 Ataupun beberapa hari sebelum perayaan ini terdapat perkara yang malang berlaku dalam keluarga. 譬如講啱啱遇到有離世嘅家屬。 Contohnya ngam-ngam terjumpa dengan ahli keluarga yang meninggal. 咁但係裏面講到後啦，一幾隻人去處理個屍人嘅事情。 Jadi tidak kira bagaimanapun beberapa orang ini mereka menguruskan mayat. 計冇可以事實，在律法看咪就會唔潔淨啦。
Jadi kalau sudah menyentuh mayat dari segi hukum Taurat, mereka dikira sebagai najis. 基督持戒也知道持戒係唔可以食呢一隻嘅人設啊。 Mereka sendiri pun tahu bahwa mereka tidak boleh makan perjamuan Paskah. 基督唔食呢一隻嘅人設，也表示係對神一種尊重啊。 Mereka tidak makan jamuan Paskah itu juga merupakan suatu hormat kepada Tuhan. 所以摩西就推呢幾隻人在神面前提出要求。 Jadi Musa pun menanyakan permintaan kepada Tuhan demi beberapa orang ini. 講呢幾隻人唔係故意嘅啦。 Mengatakan bahwa beberapa orang ini bukan sengaja. 一咩壓到嘅人嘅問題啦。 Bukan juga salah orang kami. 壓到唔能夠兩少嘅呢一隻嘅人設啦。 Kami tidak dapat makan perjamuan Paskah. 看起來好像對呢幾隻人係唔公平嘅啦。 Nampaknya memang tidak adil bagi beberapa orang itu. 呢係摩西在神面前為佢哋嘅推求。 Inilah suatu bantu doa Musa kepada mereka di hadapan Tuhan. 所謂嘅求其實就係一種門門神要擘嘅方法貌。 Jadi mohon di sini maksudnya ialah sejenis tanya Tuhan, ada apa-apa cara yang lainkah? 跟另外一種人呢， Jadi ada satu jenis lagi orang 第10節講嘅啦， yang dikatakan di ayat 10. 講照煙在煙房行路啦， Yang orang yang berada dalam perjalanan jauh. 呢就唔係咩故意嘅啦， Ini pun bukan sengaja 係因為要件嘅事情可能外出啦， karena mungkin mereka ada perkara yang penting perlu pergi keluar. 佢出去可能唔能夠出現14號趕咗嚟咯。 Mungkin selepas keluar mereka tidak sempat kembali pada 14 hari bulan. 佢近用撈面後唔能夠出14號識嘢就一隻嘅人設。 Kalau begitu mereka tidak dapat makan perjamuan Paskah pada 14 hari bulan apa macam? 跟另外一種情況， Satu lagi keadaan 出14節咯。 di ayat 14 讓法要愛人之意存嘅中間呢， atau ada orang asing yang menetap bersama. 人哋愛人當然出唔係指作人哋猶太人咯，以色列人咯。 Jadi orang asing ini tentulah tidak merujuk kepada orang Israel. 人種愛人唔係猶太以色列人，但係要處在以色列人當中。 Orang asing ini bukan orang Yahuda atau Israel, tetapi mereka tinggal bersama mereka. 佢哋看到人哋要發通就上來參加。 Mereka nampak, oh mereka ada aktiviti, jadi mereka pun ingin ikut juga. 可能過去冇一種律法用嘅一種說明留規範 Tetapi sebelum itu tidak ada apa-apa hukum Taurat yang memberikan penjelasan. 愛人佢唔可以知道對人設行啲係唔可以呢？ Orang asing itu bolehkah mereka datang sama-sama dalam perjamuan atau tidak? 人哋摩西唔可以自己辦嚟嘛？ Jadi Musa ini tidak boleh sendiri pandai-pandai. 係兩少嘛，係講可以，係講唔可以。 Saya ini pemimpin, bah, saya cakap boleh, saya cakap tidak boleh. 有時要我種人要用權威嚟去決定安排東西嘛。 Kadangkala kita yang manusia ini akan menggunakan kuasa kita untuk mengatur perkara. 係對神嘅一種唔尊重嘛。 Ini adalah sejenis tidak hormat kepada Tuhan. 摩西面對到嘅種愛人嘅問題，其實就去問神神要乜嘅指示嘛。 Jadi Musa menemui masalah orang asing ini, dia pun pergilah tanya Tuhan sama ada Tuhan ada pengaturannya. 叫隻呢，神就指示嘅了咯。 Jadi di ayat 9 Tuhan menunjukkan kepada mereka. 像燒一隻係天為1月14號冇錯。 Jadi mau merayakan hari Paskah memang 14 hari bulan pertama. 一陣日子係天為嘅條世世代代嘅天律。 Ya, jadi Tarik itu haruslah menjadi ketetapan bagi keturunanmu. 睇嘅當中可能用呢度唔叫時間來去燒嘅啦，節日啦。 Tetapi mungkin ada orang yang tidak cukup masa untuk merayakan Paskah itu. 所以神引進嘅條另外去另外安排另外一個時間來去燒啦。 Jadi Tuhan mengizinkan mereka untuk menetapkan satu lagi waktu untuk merayakan perayaan itu. 即係在2月14號啦，黃昏嘅時候。 Yaitu pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14 pada waktu senja. 係變愛神特殊情況人不燒嘅啦，唔一個另外多一陣日子我都可以日湯人燒日日湯人再燒一個時間。 Jadi inilah satu lagi tarik bagi mereka untuk ganti merayakan perayaan itu. Bukan mengatakan, oh ada 2 tarik, kamu boleh pilih kamu mau ikut pada hari yang mana. Kita manusia memang ada
kebiasaan begini. 一堂按聖嘅慈悲嘅時候， Kalau ada satu kebaktian hari Sabat saja, 就講唔叫啦， kita katakan, oh tidak cukup. 我哋兩堂按聖嘅慈悲。 Kita mau ada 2 sesi kebaktian Sabat. 當要兩堂按聖嘅慈悲嘅時候， Apabila ada 2 kebaktian Sabat, 佢都少雙招嘅， dia suka pergi yang pagi punya, 下晝要唔來， yang petang punya dia tidak datang, 或者係少下晝嘅， ataupun dia pegang yang petang, 雙朝要唔來， yang kebaktian pagi dia tidak datang. 我哋人係聖測先少節日。 Kalau begitu kita manusia ini memegang perayaan mengikut pilihan. 我哋人要用善善漏就看挑嘅啦， Jadi hati manusia ini dari awal lagi Tuhan sudah tahu. 從我哋搏命爭持嘅時候，我哋一堂兩堂三堂， Apabila kita menguatkan hati, kita bilang, oh kita mau ada 1 sesi, 2 sesi, 3 sesi. 我哋向一閃向來慈悲嘅， Kita pasti sangat giat datang kebaktian. 其實超我都時間放平啦。 Sebenarnya itu hanya supaya kita sendiri lebih senang saja. 最後嘅要從早晨交飛早晨條到傍晚都要3-5堂面都硬放平條。 Paling bagus kalau lah dari pagi sampai petang di gereja ada 3 hingga 5 kebaktian supaya menyenangkan kami. 我10點來5堂，我7點來咯。 Kalau saya jam 10 tidak dapat datang, saya datang jam 7. 我7點來5堂，12點來咯。 Kalau saya jam 7 tidak dapat sampai, saya datang jam 12. 12點來5堂，我來4點咯。 Jam 12 saya tidak sempat, saya ikut yang jam 4 punya. 總之太陽日落山之前，我都可以燒到一堂都得啦。 Yang pentingnya sebelum matahari terbenam, saya boleh pegang 1 sesi, cukuplah. 前天日2月14號唔係邊年，人聖測先少節咧哦。 Tuhan menentukan 14 hari bulan 2 bukan supaya manusia boleh pilih-pilih. 一個冇條神以上所講幾種銀行特殊情況嘅人， Kalaulah tiada beberapa jenis orang yang mempunyai case istimewa di atas ini, 通通必須要在正月14號。 semua orang pun perlu ikut pada 14 hari bulan 一 pertama. 個冇理由而唔在正月14號來燒一隻嘅話， Kalau kamu tidak ada sembarang sebab untuk tidak memegang perayaan pada 14 hari bulan 1, 你嘅日子唔係好過啦。 kamu punya kehidupan tidak akan bagus. 即係可能嘅就面對嘅就情況就好多困難嘅啦。 Seterusnya, keadaan yang kamu temui akan sangat susah. 所以講安樂面解決嘅就一直準少時呢度嘅藝術特殊情況咧。 Jadi bagaimanakah untuk mengatasi masalah case-case khas yang ditemui pada hari Paskah ini? 先係靠呢件問題嘅先嚟嘅。 Jadi Tuhan ini Tuhan yang memperhatikan masalah manusia. 點解到2月14號？ Dia memberikan 14 hari bulan kedua. 一個冇特殊情況嘅，就係在2月14號。 Kalau tiada case istimewa, perlulah ikut pada 14 hari bulan 1. 而有人故意唔會在2月14號來去準少。 Kalau ada orang yang sengaja tidak mau pegang perayaan pada 14 bulan 1, 我都所講嘅效果就在13節咯。 nah, yang kesudahannya ataupun akibatnya ada di dalam ayat 13. 講一年從民眾爭取 Dikatakan orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang 可以 sebangsanya, 笑而故意唔笑嘅。 yaitu mereka yang dapat pegang tetapi dia sengaja tidak mau pegang. 冇事啊，呢位啊，就扮嘅人把佢撳起來，做咩啦？ Jadi Musa dan orang-orang Lewi harus melenyapkan orang tersebut. 第二個可以笑嘅人就一天去笑啦。 Maksudnya orang yang dapat pegang mesti pegang. 跟所有嘅東西處理晒之後呢， Jadi selepas semua perkara ini diselesaikan, 就到2月20號咯， sampailah 20 hari bulan 2, 其實就開始出發啦。 mereka mula bertolak. 所以叫狀下判斷咯，已經看到啦。 Di bahagian kedua dalam pasal 9 kita dapat lihat, 即係15節以下， yaitu di bawah ayat 15. 講立起帳幕嘅日啦。 Pada hari didirikan kemah suci, 有人在炸蓋帳幕， awan itu menutupi kemah suci, 就係法規嘅帳幕， yaitu kemah hukum Allah. 從早晨條到晚上，從晚上到早晨條。 Pada waktu malam sampai pagi, 人在其上前裝後中火。 awan itu ada di atas kemah suci kelihatan seperti api. 我哋看嘅15節以下哦， Kalau kita lihat ayat 15 dan ke bawah, 即係變我哋都叫電粒去述招。 kita nampak bahwa mereka sekarang mau bertolak sudah. 所以其實喺前面一撞到啲叫狀都通通都係人肉嘅。 Jadi sebenarnya dari pasal 1 sampai pasal 9 semua pun tidak bergerak. 睇電粒啲叫狀喺度咧，擘嘅準備好晒都去照啦。 Tetapi sekarang di pasal 9 segala sesuatu sudah siap
persediaan sekarang perlu bertolak. 他哋以色列人有200幾萬哦， Tetapi orang Israel ada 2 juta lebih 你 orang. 講照亂照啦，係。 Bukan cakap mau jalan terus huru-hara 有 jalan. 時我可能個地方教會嘛，冇唔數多啦，就100年好冇？ Dan jadi kadang-kadang kita lihat gereja tempat kita, jangan bilang ramai lah, 100 orang saja. 你看那種大量嘅人啊，喊到喉嚨都爆啦， Kita nampak 冇吵冇吵，我燙嘅。 pemimpin itu mau teriak pun sampai kerongkong sakit sudah, jangan bising, dengar. 做過調嘅人都知道啊，其實智慧係困難嘅一件事情嚟啦。 Orang yang pernah menjadi pemimpin semua pun tahulah mau memberi tunjuk arah sangat susah. 所以點解講愛照啊？係 Tetapi sekarang mereka mau berangkat 呢 sudah. 種應該模式係最健壯嘅人啊。 Mungkin Musa lah yang paling tercemas. 愛默嘅時要照， Bila mereka bertolak, 那行原來係智慧200幾萬人都免照。 siapa yang mengajar 2 juta orang lebih 2 juta lebih orang ini bagaimana mau jalan? 所以當摩西看到雲彩雙條嘅時候啊， Jadi apabila Musa menampak tiang awan berada di atas, 摩西啊就安心啦， maka Musa ini pun lega lah. 就去搖線嚟劇天來去安排啦。 Jadi dia tahu ini ada ketentuan dan aturan daripada Tuhan. 跟神裏面，讓以色列人知道幾時照，幾時唔可以照呢？ Jadi bagaimanakah Tuhan memberitahukan orang Israel bila mau jalan, bila mau berhenti? 呢就好奇妙，就係用一隻雲柱啊，雲柱。 Jadi ini sangat ajaib. Guna tiang awan. 跟住雲柱當然我後面係變大家看到啦。 Tentulah tiang awan ini harus sangat ketara supaya semua orang nampak. 即係當嘅聖經有講啊，當喺雲柱就係向下降嘅時候。 Alkitab ada mengatakan apabila tiang awan ini turun menutupi. 百姓佢看得到啊，即係講就係休息咯， Jadi sehingga semua rakyat dapat lihat bahwa oh sekarang rehat. 因為佢講下來出田菜以色列人，將我哋前面看一隻按人圖按人圖叫田菜蛋糕，變大家看到雲柱田菜喺邊。 Jadi dalam gambar raja yang mula-mula itu itulah kemah Israel itu, tiang awan itu akan berhenti di tengah-tengah supaya semua orang Israel dapat lihat. 各位弟兄姊妹，而家滿危雲柱喺度問樣嘅嚇。 Jadi saudara-saudari, kamu kalau tanya saya apakah rupa tiang awan itu? 危一朗而有危係唔知道。 Saya sama juga seperti kamu, saya pun tidak tahu. 你想看危一想看，你想知道危想知道啦。 Kamu mau nampak, saya pun mau nampak. Kamu mau tahu, saya pun mau tahu. 所以雲柱危介紹唔到形容唔到邊而知道係咪落問樣嘅？ Jadi tiang awan ini saya tidak dapat memberi penjelasan ataupun gambaran apakah rupanya. 總之其中後窗即係好明顯嘅 sign 啦，就記號啦。 Jadi yang pentingnya dia satu tanda lah yang sangat 所以 ketara. 200萬以色列百姓一看到知道啱嘅就係神嘅代表啦。 Jadi 2 juta orang Israel nampak tahulah itulah wakil Tuhan. 喺田菜當中就唔喐啦，就知道個啱嘅就係休息。 Kalau tiang itu berhenti dan tidak bergerak di sana, oh mereka tahu sekarang mau rehat. 即係當然其後隨著時間變嘅咯。 Tentulah dia akan berubah mengikut waktu. 你早前看到其中後類似雲柱啦。 Kalau waktu pagi kamu lihat dia seperti tiang awan. 到傍晚落夜嘅時候咧，就可以屬於咩講變啦。咁佢講變係神變啊嘛。 Jadi kalau sudah sampai waktu senja atau waktu malam, bukan juga dia berubah sebab Tuhan tidak berubah. 我哋小朋友上課嘅時候，老師解釋，雲柱就變成火柱啊，雲柱變火柱。 Sebab kalau pendidikan agama kita ajar anak-anak, oh tiang awan itu berubah menjadi tiang api. 其實佢係雲柱，其實即係神嘅代表嚟嘅。你早上就看到佢係雲柱，晚上看到因為聖經講火柱就發出熱量啊嘛。 Jadi sebenarnya tiang awan itu ialah lambang Tuhan. Kalau waktu malam dia tiang api itu dia memberikan kehangatan. 你啱嘅時落夜嘅時候，你當然係省火嘛。 Tentulah pada waktu malam itu kamu haruslah mulakan api. 尤其係在抗熱省法咯，嘅就氣溫降到特別，晚夜降到特別緊要。
Terutamanya di kehidupan di padang gurun itu pada waktu malam suhu itu jatuh dengan sangat ketara. 所以用類似我哋所講嘅字眼火柱，其實用火來去推表神對嘅就生活嘅一種堅固啦。 Jadi sebenarnya dia menggunakan perkataan yang kita lebih faham, menggunakan api untuk menggambarkan penjagaan Tuhan kepada umatnya. 所以我比較唔中意用找一條圓柱啊，萬一就變火柱用嘅描述啦。 Jadi saya lebih tidak suka penjelasan di mana waktu pagi ialah tiang awan, waktu malam berubah menjadi tiang api. 一個你覺得用講小朋友也明白也 OK 啦。 Kalau kamu cakap, oh penjelasan cara ini supaya budak-budak dapat paham, itu pun oke. 晚上火柱天亮的時候變火柱也得啦。 Waktu malam itu tiang api, waktu pagi tiang awan, itu pun oke lah. 因為圓柱火柱係隨時間拍熱慢熱嘅一種推表啦。 Jadi tiang awan dan tiang api ini merupakan satu lambangan lah mengikut masa waktu siang atau malam. 嘅圓柱一上升嘅時候呢， Jadi apabila tiang awan itu naik, 就表示講嗰種以色列人可以數行通啦。 maksudnya orang Israel harus bergerak sudah. 一個佢唔行通嘅時候，就等於講係安陽有事啦。 Kalau tiang itu tidak berjalan, maksudnya itulah masa untuk berkemah dan berehat. 而且我哋所看到嘅第9章咯。 Inilah pasal 9 yang kita nampak. 點解我看第10章Sekarang kita lihat pasal 10. 第10章即係神向以色列人去做一樣東西。 Dan di pasal 10, Tuhan suruh orang Israel membuat sesuatu, 即係做一隻兩支嘅元號。 yaitu membuat 2 nafiri perak. 一隻元號係嘅元號當然稱元做啦。 Jadi nafiri perak mestilah dibuat daripada perak. 一佢稱為一隻號，即係角用角做嘅號啦。 Dia juga boleh dikatakan nafiri lah sesuatu yang dibuat daripada tanduk. 即係做嘅隻號有乜嘅作用呢？ Jadi apakah gunanya membuat nafiri ini? 神即係用嘅隻號來去引導以色列人嘅其中一種方法。 Jadi inilah salah satu cara Tuhan memimpin orang Israel. 我都曾經講過嘛，無論係按人都好，行地去行都好。 Kita pernah mengatakan kira-kira lah mereka mau bertolak ataupun berkemah. 按裏面用嘅條中言有一隻次序同埋有一隻過後呢。 Bagaimana membuat semua orang itu ada dia punya susun atur dan ada dia punya hasil. 最後我要集合強大嘅智慧系統嘛。 Perlu ada satu sistem petunjuk yang sangat kuat. 咁點解神向嘅條中嘅兩隻號 Jadi sekarang Tuhan suruh mereka membuat 2 nafiri 呢 perak. 兩隻號就成為在曠野當中智慧嘅信號。 Nafiri ini akan menjadi suatu tanda memimpin dalam padang gurun. 跟住兩隻號當然要按照情況要發出一種聲音，或者講一種係音樂嘅東西啦，就一種調啦。 Jadi tentulah nafiri ini akan mengeluarkan music ataupun tune-nya yang berlainan. 一個聲音當然可以太聲，也可以細聲。 Suaranya itu tentulah boleh kuat, boleh juga tidak kuat. 吹出嚟嘅時候，也可以高音，有時可能係低音。 Apabila ditiup, boleh juga nadanya tinggi ataupun nadanya rendah. 跟一個聲音也可以講係短音，或者嚟而變長音。 Jadi suara ini boleh suara yang panjang, boleh juga suara yang pendek. 所以一種吹號其實就係一種技術啦。 Jadi kalau mau meniup nafiri, ini pun satu teknik. 我就看到即係乜嘅聲音去代表神去表達乜嘅事情啦。 Jadi di sini kita boleh melihat apa suara yang ditiup, apa yang Tuhan maksudkan. 跟住第3、第4節咯。 Di ayat 3 dan 4, 講到嘛，吹亞號嘅時候，全會眾去到亞係行。 apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat harus berkumpul kepadamu 結合在會幕門口。 di depan pintu kemah pertemuan. 一個吹單一支嘅， Jikalau hanya tiup satu saja, 就中少量就係以色列群眾嘅同量去刺接當日係行。
Maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. 一個吹出梯聲 Kalau meniup tanda semboyan Ah. ataupun maksudnya suara yang kuat, 即係軍隊去起人咯， maka haruslah berangkat laskar-laskar. 所以吹一支或者吹兩支， Jadi tiup satu saja ataupun tiup 即 kedua-duanya 係用來召集會眾 adalah untuk mengumpulkan umat 或者係召集人嘅數量 ataupun mengumpulkan pemimpin. 所以第三就講吹廿後全會眾去到廿後， Ayat 3 mengatakan keduanya ditiup, semua umat harus berkumpul. 我哋之前一解釋過去啦， Sebelum ini kita pun sudah membuat penjelasan. 應該係唔可能嘅啦， Ini memang tidak mungkin lah. 我就飛牧顏色嘛， Sebab kemah suci begitu kecil 我就氛圍唔大， dan ruangnya tidak besar. 那麼有200萬嘅以色列人全部都來咧， Bagaimana mungkin 2 juta orang Israel semua pun sampai? 所以係唔可能嘅啦。 Jadi ini mustahil. 他亦係要講全會眾去到廿行， Tetapi sini mengatakan pula segala umat harus berkumpul. 我嘅意思我就可以用大家注意，我就前面來去理解嘅經文啦。 Jadi kita boleh menggunakan semua orang memberi perhatian untuk memahami keadaan ini. 即係像我哋教會召集大會嘛， Nah, contohnya gereja kita mengadakan suatu pertemuan ataupun mesyuarat. 我哋當然每隻信徒有人嚟義務愛嚟參與會議， Tentulah setiap seiman ada kewajiban untuk ikut mesyuarat. 睇而上下總會要結態， Tetapi kita coba bayangkan betapa besar sahaja ini ibu gereja. 一個天一隻日子嘅時間，大家都坐飛機數走來， Kalau sudah tentu satu waktu, satu tarik, semua orang harus naik kapal terbang datang. 我隻總會邊嘅都自爆嘅啦， Jadi ibu gereja ini tidak muat semua orang. 廁所應該需要到台啦， Sampai tandas pun semua pipe pun putus. 嗱啲廚房應該忙到唔得了， Kemudian pihak dapur pun sibuk sampai tidak tahan. 可能政府也係派人嚟看下買事情啦， Mungkin kerajaan pun akan hantar orang datang tengok-tengok apa yang terjadi. 係唔可能全會眾都到廿行啦， Jadi tidak mungkin segenap umat sampai di sana. 我應該係因為叫做智慧系統嘛。 Karena dia mempunyai satu sistem memberi petunjuk. 佢全日後全會眾都注意到，都聽得到。 Jadi dia meniup 2 nafiri ini sehingga segenap umat pun dapat dengar. 我都唔知道佢200萬人嘛，叫做按人嘅時候， Kita tahu mereka 2 juta orang ini ketika berkemah, 我就後到底要幾厲害啦？ kita tidak tahu betapa kuatnya nafiri ini. 我兩後要吹，可能幾十條筆，200萬人都聽得到。 Mungkin kedua nafiri ini ditiup 10 batu punya jauh, semua dapat dengar. 我就又係唔咩嘅好解釋啦。 Ini pun susah mau memberi penjelasan. 係咩？我向飛幕吹號嘅時候，祭司吹號嘅時候， Adakah sama ada di dalam di kemah suci ketika imam-imam meniup nafiri, 所以範圍裡面嘅人又聽得到。 dalam kawasan ini punya orang dapat dengar, 嘅範圍裡面嘅人聽到，再把就消息即傳到在外嘅人。 在 kemudian 外面人去聽咧， orang yang berada dalam kawasan ini mereka kabarkan lagi kepada orang di luar kawasan itu. 我哋也唔知道啦，因為也幾千年嘅事情啦。 Ini pun kita tidak tahu sebab ini berlaku beribu-ribu tahun yang 總之 lalu. 我都可以介紹咗，叫做要就好厲害嘅嘢就智慧系統就係啦。 Yang boleh kita menjelaskan ialah mereka mempunyai sistem memberi petunjuk yang sangat hebat. 就算你幾十條筆一隻信息行喺後俾你聽到， Walaupun kamu berada 10 batu di luar, kamu pun dapat faham isyarat itu. 當然可能遲收收啦， Tentulah mungkin akan lewat sedikit 因為你出咗幾十條筆嘛， sebab kamu tinggal 10 batu di luar. 唔像見要 handphone 嘛， Tidak seperti hari ini ada handphone. 唔像見要 Telegram 或者 WhatsApp 嘛， Seperti hari ini ada Telegram, ada WhatsApp. 我哋所以幾十條筆，冇幾十條筆，幾千條筆，Kim 嘅幾千條筆人都收到啦。 Sekarang bukan lagi 10 batu, beribu-ribu batu jauhnya kamu, saya tekan saja, kamu pun terima. 你出幾十以前叫做出幾十條筆，可能也收到，佢可能遲收收比前面嘅人遲收收到啦。 Dulu mereka tinggal 10 batu jauh di belakang, mungkin mereka lambat sedikit lah tahu daripada orang yang tinggal lebih dekat. 跟住後要講條正我講嘛，即係知識處嘅啦。 Jadi kita ada mengatakan bahwa imam lah yang meniup nafiri, 即係亞倫嘅子孫咯。 yaitu keturunan Harun. 所以後後咩隨便點人族嘅咯。
Jadi nafiri ini bukanlah diserahkan kepada orang 呢 sewenang-wenangnya. 個一般以色列百姓或者一般嘅人利未人都可以拿到就吹啦。 Bukan katanya orang-orang Israel yang biasa ataupun orang Lewi boleh sembarangan dapatkannya, boleh tiup. 所以呢個祭司啊，對呢兩隻口啊，一定要好好保存，唔可以隨意落在其他人手中。 Jadi para imam haruslah menjaga dua nafiri ini dengan baik-baik supaya tidak diambil oleh orang lain. 因為佢緊乎呢隻民族嘅省事嘅。 Sebab ini berkait rapat dengan hidup matinya bangsa itu. 呢隻口主要有兩個作用啦。 Nafiri ini utama, ada dua kegunaan utama. 吹口嘅時候，會眾聽到呢隻口聲音，哦，呢隻聲音似灰。 Kalau meniup nafiri itu ketika rakyat mendengar, oh suara ini mau kebaktian sudah. 就係呢種祭司啊、摩西啊，一講話啦。 Maksudnya ini imam-imam ataupun Musa mau berucap, 一辦嘅種話要你向傳達每隻人去啦。 mau mengatakan firman ini dari sini kepada kamu, kepada semua 所 orang. 以如果在旁邊工作，而家啲準備好啦，電呢手勢到啦。 Jadi kalau kamu bekerja di sekeliling, kamu haruslah cepat membuat persediaan supaya mendengar. 你唔去聽到口故意講，你已經係繼續錯條。 Kamu tidak boleh kata, ayah saya sudah dengar suara, saya tidak peduli, saya teruskan bajak saya. 你唔可以硬對推嘅就神嘅先説啦。 Kamu tidak boleh berlaku sedemikian terhadap isyarat 既 Tuhan. 然係智慧嘅嘢，就要注意啊，就可以數準備寫先題啦，智慧啦。 Memandangkan itu suatu kebaktian ataupun pertemuan, kamu haruslah menyediakan diri, membersihkan diri dan sebagainya. 另外一隻作用嘅就口就拿嚟打仗嘅。 Satu lagi kegunaan nafiri ini adalah untuk berperang. 所以一聽到嘅就口聲，哦，電啦，要聽人來啦。 Apabila dengar saja, oh nafiri berbunyi, sekarang ada musuh datang. 所以直接放下受傷嘅工作，準備啊，應對聽人啦。 Jadi cepat-cepat melepaskan kerja yang sedang dilakukan itu bersedia mau melawan musuh. 嘅神做乜嘅向來去吹嘅就口呢？ Jadi mengapa Tuhan mau meniup nafiri ini? 吹口其實就係一種祈求啦。 Sebenarnya meniup nafiri ini merupakan suatu permohonan 對小弟嚟講啦， bagi saya sendiri. 呢個吹口啊，就係神愛賦予嘅種以色列人去同心。 Meniup nafiri ini adalah Tuhan mahu orang Israel itu semua satu hati. 唔但你係慈悲也好， Tidak kira kebaktian 唔但 kah 你係打仗都好， ataupun berperang kah, 對呢種事情啊，都必須眾人都去同心啦。 terhadap perkara-perkara ini semua rakyat pun harus satu hati. 叫做雖然因為叫做係各自分開按人嘅。 Karena mereka berkemah masing-masing. 計聽人以後可能叫來嘅時可能隨瞄就方向來啦。 Jadi mungkin musuh itu datang dari sekian-sekian arah. 計廿隻以色列人或者廿支派廿方向嘅支派，然後另外一隻方向支派可能相隔幾十條臂。 Jadi suku Israel ini mungkin dia berjauhan dengan suku yang di sebelah ataupun di seberang dia. 有可能你隔離嘅那種同族人啊、以色列人啊，面對天然嘅攻擊啦。 Mungkin jiran kamu orang Israel di tepi kamu itu diserang musuh. 而家已經落到以色列人攻打以色列人啦。 Mereka sudah sampai ke kalangan orang Israel dan mulai menyerang orang Israel. 一個望嘅口嘅智慧， Kalau tiada petunjuk daripada nafiri, 你可能係唔知道你隔離啊，你隔離嘅同結，你嘅平壤，你嘅從族人啊，佔邊天人打見。 mungkin kamu belum tahu lagi, kamu punya jiran, kamu punya kawan, kamu punya rakan sebangsa itu diserang musuh. 所以點解最後出邊所有以色列人知道講 Jadi sekarang meniup nafiri supaya semua orang Israel tahu 天人來啦，所以我哋點解就互相嚟幫忙 musuh sudah sampai. Sekarang kita harus saling menolong. 或者點解智慧啦 Ataupun sekarang kebaktian. 點解一部分人來智慧，係一部分人冇來智慧 Jangan sebagian saja orang yang datang, sebagian lagi tidak datang. 所以最後提倡大家，我大家一齊來智慧，一齊來禱告，一同來敬拜神。 Jadi meniup nafiri suruh semua orang bagi tahu, oh sekarang kita mau kebaktian, mau sama-sama berdoa memohon kepada Tuhan. 所以呢就口啊，所以當時嚟講，出去就傳達信息嘅一個方法。 Jadi nafiri inilah satu cara untuk menyebarkan isyarat atau message. 你喺我哋看到嘅第10章哦， Inilah pasal 10 yang kita lihat. 第11章咧， Pasal 11 pula, 一係
11章即係講到以色列人嘅唔信啊。 Nah, pasal 11 mengatakan orang Israel tidak percaya. 佢哋進入曠野，進入西行哦，進入到曠野。 Mereka ini berangkat masuk ke padang gurun. 所以11章咧就看到佢哋對神可以說心生怨言咯。 Dalam pasal 11 ini kita lihatlah bangsa itu bersungut-sungut. 我哋睇講嘅要說明啦， Di Hipnosis pun ada sudah penjelasan. 即係1節到第3節百姓嘅埋怨啊， Yaitu ayat 1 sampai 3 bangsa bersungut-sungut. 4節以下又係百姓嘅埋怨。 Pasal 4 ke bawah pun bangsa itu bersungut-sungut. 11節以下咧， Di bawah ayat 11 dan seterusnya, 連摩西也埋怨啊， Musa pun bersungut-sungut 佢因為要埋怨， karena ada sungutan. 所以神就設法咯，解決佢哋嘅怨言啦。 Maka Tuhan pun bertindak mau menyelesaikan sungutan mereka. 你看11章行可以看得到人嘅怨言咯。 Di ayat pasal 11 boleh kita lihat sungutan manusia. 但係啲百姓係啲領袖嘅， Tidak kira rakyat ataupun pemimpin. 神對佢哋話係要一種寬容嘅心嘅咯。 Tuhan masih ada suatu hati yang berbelas kasihan kepada mereka. 你睇11章，你真係可以數嘛？ Ayat pasal 11 karena ini baru mula. 神發脾氣神發脾氣，又係讓我哋人哋逐漸啊。 Walau Tuhan ini dia marah pun seperti manusia lah, semakin ada peringkatnya. 起初又係怨恨嘢啦， Mula-mula saya tahan sedikit lah. 即係遲啲就怨鬧啦， Kemudian tidak tahan sudah. 到最尾神就殺人啦。 Akhirnya Tuhan mau membunuh orang sudah. 11章我可以看得到，即係以色列人要可以數行冇嘅叫怨言啦。 Jadi pasal 11 kita lihatlah orang Israel jalan belum berapa lama sudah bersungut-sungut. 講起嚟也唔叫啦，有運言啊。 Sebenarnya tidak lama juga, tapi 1 tahun juga. 唔順長也唔順短啦。 Tidak kira panjang, tapi tidak pendek juga. 我11章第1節咯，就講百姓發怨言。 Di pasal 11 ayat 1, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut. 我一個讀11章我發現內容好複雜嘅。 Kalau kita baca pasal 11 ini, isi kandungannya sangat susah. 佢雖然複雜， Sangat tidak senang, kompleks. 雖然好複雜， Walaupun sangat kompleks, 但係我哋行可以潛到一隻主線。 tetapi kita dapat melihat lagi satu main line ataupun garis utama, 即係神老人嘅關係。 yaitu hubungan antara Tuhan dan manusia. 人雖然有罪哦， Walaupun manusia berdosa, 人頑固 manusia keras kepala, 硬心， keraskan hati, 但係因為神行係要慈愛， tetapi Tuhan ini masih berbelas kasihan. 跟人嘅罪後時從喺罪昧情況表露出嚟呢？ Jadi bilakah dosa manusia itu ditonjolkan 你發財嘅時候， ketika kamu kaya raya? 你有罵神喎？ Adakah kamu akan marah Tuhan 你健康嘅時候， apabila kamu sehat? 你有感謝神咪？ Kamu akan bersyukur kepada Tuhan. 現在順利環境當中， Ketika 你 manusia 又有好多唔好嘅聲音。 ketika manusia berada dalam keadaan yang lancar, tidak banyak suara yang tidak bagus. 人有犯罪通常都係在唔如意嘅環境當中。 Orang akan berdosa selalunya ketika dia berada dalam keadaan yang tidak senang. 第一隻以色列人發怨言， Ayat 1, bangsa itu bersungut-sungut. 佢講啲乜嘅聲音呢？使到世人嘅心呢？ Apakah suara mereka sehingga Tuhan begitu marah? 先嘅係講惡語嘛，惡話。 Di ayat Alkitab mengatakan mereka bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka. 呢種惡那是不如咧，惡話得到神嘅耳朵。 Jadi nasib sungutan mereka itulah sangat sampai Tuhan mendengarnya. 嘅神聽到就怒氣發作咯。 Apabila Tuhan mendengarnya, maka bangkitlah murkanya. 就係從書信詞甲不獻嘅造義啦。 Yaitu mereka kira-kira keadaan yang tidak lancar yang mereka lalui. 當衰嘅，當衰， Tongsoy. 當衰，
即係講有啲唔學院啦。yaitu mereka tidak nasib baik. 一醒年啊，通常都一齊坐先祖嘅時候咪。 Jadi mereka ini orang yang baru-baru percaya kepada Tuhan, 本情先神， belum percaya Tuhan. 健健康康、平平安安。 Saya sihat-sihat dan aman damai. 每磅兩高天上益。 Tiap-tiap bulan ada gaji yang tetap. 先許兒之後， Selepas percaya kepada Engkau, 衰因集進來。 nasib buruk sekali. 做馬雞就鬥馬雞。 Buat apapun gagal. 嗰種哇惡語啊，傳到神嘅呢種。 Inilah sungut-sungutan yang tentang nasib buruk mereka sampai kepada telinga Tuhan. 我唔知道係咩人用嘅意思啦，叫做嘅惡語啦。 Saya tidak pastilah sama ada inilah maksud tentang nasib buruk mereka. 我只能夠講有可能， Saya cuma katakan ini suatu kemungkinan 因為叫做照曠野，照咩條曠野路，唔係後照嘅曠野路。 sebab mereka jalan melalui padang gurun ini bukan jalan yang bagus, yang sedang. 從西奈山安陽到典啦，照曠野已經1年幾啦。 Dari Gunung Sinai mereka berkemah dan berjalan padang gurun sampai sekarang sudah 1 tahun 叫 lebih. 做上交以前在埃及嘅神法嘅時候， Apabila mereka ingat kembali tentang kehidupan mereka di Mesir. 典那嘅情況啊，老以前差啲嘢啦。 Keadaan sekarang banding dengan keadaan dulu jauh beza. 嗰種哇，一講出嚟神聽到咯， Jadi apabila mereka mengucapkan perkataan begitu, Tuhan dengar 神發火， dan Tuhan murka. 用火燒， Tuhan menurunkan api membakar mereka. 咁嘅火燒啊，當然佢哋喺邊嘅困擾啦。 Dan tentulah api ini datang membakar, mereka pun dapat lihat. 火從後邊燒進來， Jadi api itu mula membakar dari jauh. 咁嘅就火一個燒到以色列人， Kalaulah api ini membakar sampai ke kemah orang 都 Israel, 過後難想象噶啦。 jadi kesudahannya kita susah 亦 membayangkan. 都知道以色列嘅人啊係帳篷搭嘅嘛， Sebab kita tahu bahwa kemah orang Israel itu dibuat daripada ya kemah lah. 叫做生法啦，叫做嘅屋卡唔係塞條災， Rumah mereka bukan dibuat dari batu. 所以一個嘅就啲火一燒過來啊，混雜以色列人都燒錢啦。 Jadi kalaulah api itu datang, maka satu kemah, seluruh kemah pun akan habis lenyap dibakar. 所以係在塔比拿咯發生嘅火燒以色列人事件。 Inilah satu perkara yang berlaku di tempat Tabera. 百姓看到一隻惡火來啦， Nah, apabila rakyat nampak api itu datang, 知道自己做去非利嘅事情咯，對神咯， mereka tahu bahwa mereka telah melakukan perkara yang tidak patut terhadap Tuhan. 拉生啊，去前邊度總報摩西啦， Cepat-cepat mereka mencari pengantara mereka, Musa. 摩西然後耐心咯，去為佢哋推橋咯， Musa pun sangat sabar dan bantu doa bagi mereka. 火就停止嘅咯。 Maka padamlah api itu. 跟住 T4 隻咧， Ayat 4 pula 要來咯， berlaku lagi. 咁叫中間貪，應該都行出面啊，太氣貪欲嘅心， Berkata orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. 究竟講啦，那人邊個種肉色呢？ Dan mereka menangislah. Siapakah yang akan memberi kita makan daging? 呢嘢食mana啦， Tiap-tiap hari makan mana? 食起黃人嘅mana， Sudah makan 1 tahun punya mana? 飯會啦， Sekarang muak sudah. 佢會作表現，會作表示個mana係好東西哦。 Jadi Tuhan untuk menunjukkan bahwa mana itu benda yang baik. 乾脆5隻啊，一次到 T 叫隻，一次形容啊，有 mana 嘅好處啦。 Kita lihat di ayat 5 hingga ayat 6 menggambarkan betapa baiknya mana ini. mana Mana? nghe得肉， Daging. nghe 到係同飲食有關嘛。 Ini semua berkaitan dengan makan minum. 以色列人覺得好生活好艱難 Orang Israel rasa hidup mereka sangat susah. 向埋怨 Mereka pandai bersungut-sungut. nghe 得埋怨係因為食物嘅問題啦。 Mereka bersungut-sungut karena makanan. 佢哋唔係冇食物， Bukan mereka tiada makanan. 只因為日日都食 mana 食到胃， Cuma mereka tiap-tiap hari makan mana sehingga mereka rasa muak sudah. 想食肉， Mau makan daging. 嘅當然係貪心啦， Tentulah ini suatu ketamakan. 嘅當然係唔知足啦。 Tentulah mereka tidak tahu rasa cukup. 咁唔等百姓埋怨咯， Jadi bukan saja rakyat yang bersungut-sungut. 14隻。 Ayat 14. 管理百姓嘅責任太重啦， Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab ini. 危託之擔當唔起。 Sebab terlalu berat bagiku. 連以色列嘅領袖啊，摩西啊，也同佢哋一樣啦。
Sehingga pemimpin orang Israel Musa pun sama dengan mereka. 埋怨你的管理重擔太重。 Dia berkata bahwa tugas mau mengurus mereka ini terlampau berat. 要咪唔重 Kenapa tidak berat? 200萬以色列人 2.000 orang Israel. 一責任應付200萬以色列人 Satu orang mau mengendalikan 2 juta orang. 難怪佢向埋怨嘅管理太重啦。 Patutlah dia mengatakan bahwa itu terlalu berat. 我哋要負責任面對100信徒 Kadang-kala kita EJK ini mau layan 100 orang seiman. 欠都欠唔到來啦，睇下啦， Mau panggil mereka datang pun bukan semua yang datang. 是廁所要起嘅， Dan kalau cuci tandas dia juga. 電費係按要起嘅， Kalau itu lampu sudah rusak mau tukar dia juga. 籬笆邊係要起嘅，要做好嘅， Kalau pagar itu sudah tumbang dia juga yang kasih baik. 咖啡茶要起嘅先， Van gereja pun dia yang kasih baik. 裝信徒要起嘅裝， Kalau ambil seiman pun dia yang pergi. 開數慈悲兩師要起嘅， Kebaktian mula mau pimpin kidung pun dia juga. 講頭要起嘅，包括翻譯要起嘅， Kemudian mau berkhotbah pun dia, terjemah pun dia juga. 慈濟會係要送信徒咗呢， Sudah siap kebaktian harus hantar seiman balik lagi. 100班可以啦， 1,5 kali boleh lah. 一個雜書雜禮拜對啲人用， Kalau berminggu-minggu begitu saja. 月數月對啲人用， Tiap-tiap bulan pun begitu. 年數年對啲人用， Tiap-tiap tahun pun begitu. 然後管理嘅然後重擔太重啦。 Jadi tugas mengendali ini terlalu berat. 所以要負責任，感謝主要 COVID， Jadi EJK itu syukur kepada Tuhan ada COVID. 教會閂門， Sekarang gereja sudah tutup pintu. 我用年幾兩年唔數講頭， 1 tahun, 2 tahun saya tidak payah berkhotbah. 唔數當信徒來， Tidak perlu angkat seiman datang. 電王傳道講西嘅， Biarlah pendeta Wong kasih habis. 電傳道講西嘅啦， Biarlah pendeta yang sampaikan khotbah. 喺 online 馬街我都可以提供， Mau online apapun kami bagi. 大家都可以做下後 short 休息啦， Semua orang pun boleh syok-syok berehat di rumah. 所以休息就休2年咯， Jadi sekali berehat 2 tahun sudah. 因為管理嘅責任太重嘛，最後 COVID 結束啦，有啲人啦， Sebab tanggung jawab ini terlampau berat. Jadi ada orang yang rasa lebih baik COVID ini diteruskan. 係一種埋怨啊，係一種埋怨嚟啦， Jadi inilah sejenis sungutan. 一種係百姓埋怨， Satu ialah bangsa yang 一種 bersungut-sungut. 係領袖負責任嘅埋怨。 Satu ialah pemimpin EJK punya sungutan. 因此埋怨反映一種問題， Jadi sungutan ini menyatakan sejenis masalah. 問題嘅根本係咩呢？ Apakah akar masalah 其 tersebut? 實解決當然就根本問題問題本身唔係問題， Sebenarnya kalau dapat menyelesaikan akar masalah ini, masalah itu bukan lagi masalah. 問題係因為人嘅心唔好， Masalahnya ialah hati manusia tidak baik. 向埋怨都係心嘅問題嚟嘅。 Kalau pandai bersungut-sungut itu ialah masalah hati. 所以我當然受害感恩嘅心、感謝神嘅心， Jadi tentulah kalau sudah tiada hati yang bersyukur, 最覺好自然之後，沉沉啊， mulut itu semula jadinya akan banyak bercerita. 所以佢有時要偶然心有問題啊， Jadi kadang-kala kita lihat orang yang hatinya bermasalah. 看責責人都係唔順嘅啦， Dia nampak setiap orang pun tidak suka. 看樣事情都係唔順嘅啦。 Dia nampak tiap-tiap perkara pun dia tidak suka. 但係我哋一個心中有感謝神嘅心嘅時候， Tetapi apabila hati kita ada rasa bersyukur kepada Tuhan, 感謝主啦， syukur 所以 kepada 生得 Tuhan. 眼好看咧。 Kenapa kamu lahir begitu cantik? 本來後難做嘅問題，在嘅心裏面覺得感謝主啦，靠主啦。 Asalnya satu masalah yang sangat susah diselesaikan, tetapi hatinya bersyukur kepada Tuhan, sandar kepada Tuhan. 跳躍呢度百姓嘅埋怨反映嘅心中對神有問題嘅。 Jadi sungutan orang Israel pada perjanjian lama ini menyatakan masalah hati mereka. 跟一種心嘅問題當然也在新約信徒恩典時嘅新教會信徒身上也可以反映出嘅。 Tentulah sungutan mereka ini, hati mereka ini pun dapat dibayangkanlah dalam galangan jemaat dalam zaman kasih karunia, zaman perjanjian 所 baru. 以保羅講咧， Paulus mengatakan, 凡事都會測人啊， mengucap syukur dalam segala sesuatu. 呢係神在基督耶穌裡面所聽嘅旨意。 Sebab inilah Tuhan, kehendak Tuhan yang dia berikan. 既然我哋人有很多欣賞， Memandangkan manusia begitu banyak sungutan, 神講好，我滿足你。 Tuhan berkata, baik, saya memuaskan kamu. 所以看神
用乜雞？用肉嚟食嘅到個災嘛。 Jadi kita lihat apa yang Tuhan buat. Tuhan penuhkan mulut mereka dengan daging. 用嘅條每隻人食肉食到飽飽咯。 Sehingga semua orang mereka makan daging sampai kenyang-kenyang. 用嘅就食到就地步，從嘅到屁公窿一邊噴出嚟肉啦。 Membiarkan mereka makan daging sampai daging itu terkeluar daripada lubang hidung mereka. 用嘅就知道個神必咩幫必屬當。 Supaya mereka tahu bahwa bukan tangan Tuhan telah pun dipendekkan. 神要聽人睇啲， Tuhan itu ada kuasa yang besar. 神做乜雞變馬冷嘅度食呢？ Kenapa Tuhan memberikan mana kepada kamu? 必咩嘅唔可以變肉出嚟變嘅料。 Bukan karena dia tidak mampu bagi kamu daging. 年紀人唔滿足， Memandangkan manusia itu tidak puas. 成個口啦，嚟就用肉嚟食飽嘅到個災嘢啦。 Maka Tuhan kata, baiklah saya guna daging untuk penuhkan mulut kamu. 食到從嘅到屁公窿噴緊出啦。 Muat sampai daging itu keluar daripada lubang hidung kamu. 嘅百姓負責任嘅迷因， Jadi tentang sungutan daripada pemimpin rakyat pula, 神當然要嘅方案咯。 tentulah Tuhan ada cara penyelesaiannya. 16隻講嘛， Ayat 16 mengatakan, 就講跳到25隻。 ataupun kita lihat di ayat 25, 25隻。 ayat 25, 神取雲中光念，對摩西講話： lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. 剛才嘅身上嘅靈分施70隻長老。 Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. 連田取嘅條身上嘅時候， Ketika roh itu hinggap pada mereka, 嘅條超燒咁講話，以後再冇就再講啦。 kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. 神係體恤人嘅神咯。 Jadi Tuhan itu dia tahu menimbang rasa. 嗰呢200萬嘅百姓實在係重啦， Mau mengurus 2 juta orang memang susah. 所以就吩咐摩西哦，在百姓中嘅長老當中揀70人出來。 Jadi dia memerintahkan Musa untuk memilih 70 orang dari para tua-tua bangsa itu. 把嘅條安置在神嘅面前，其實神就愛安少啦，是嘅得到神嘅靈啦。 Suruh mereka berdiri di sekeliling kemah di hadapan Tuhan. Sebenarnya Tuhan sekarang mau menumpangkan tangan ke atas mereka. 要神嘅靈充滿，係一種70隻長老就有管理一種恩賜。 Dengan ada roh yang hinggap pada mereka, maka 70 orang tua-tua ini ada karunia untuk mengendalikan rakyat. 神用嘅靈來去改變人嘅心啦。 Tuhan menggunakan rohnya untuk mengubah hati manusia. 一咩新約時期嘅一種現象嚟嘅。 Ini bukan keadaan yang hanya berlaku pada perjanjian baru. 舊約時期神按人做工，神也係加速嘅靈。 Perjanjian lama, kalau Tuhan mau seseorang itu bekerja, dia pun menggunakan rohnya. 所以舊約嘅靈也變成為工作嘅靈嘛。 Jadi roh dalam perjanjian lama dikenali sebagai roh petugas. 按人工作嘅時候，按人負責任嘅時候，神嘅靈就充滿你咯。 Ketika Tuhan mau kau bekerja bagi Tuhan, maka roh itu akan memenuhi kamu. 當神嘅靈離開一得人要好種煩人啦，有無力啦。 Apabila roh Tuhan meninggalkan orang itu berubah menjadi orang biasa, lemah kembali. 所以舊約也有神嘅靈嘅工作， Jadi dalam perjanjian lama ada juga kerja daripada roh 亦 Tuhan. 分得出神唔單攻擊人肉體嘅時候啦， Kita boleh lihat Tuhan bukan saja memberikan keperluan jasmani manusia. 病人肉啦、水啦，都係人基本時候。 Jadi roti, air dengan daging itu semua keperluan manusia. 神也照顧人屬靈嘅時候啦， Tuhan juga menjaga keperluan rohani 也 manusia. 應用在今日現今嘅嘅時代也係適合嘅嚟。 Kalau kita pakai konsep ini dalam zaman sekarang pun masih sesuai. 你勤勞做工，神就要俾你嗰種收入啦。 Kalau kamu rajin bekerja, Tuhan akan memberikan kamu nafkah hidup, 甚至 pendapatan. 有餘來， Sehingga ada yang lebih. 之後將百姓撳到肉倒到去從屁股噴出啦。 Sehingga seperti bangsa ini, mereka makan daging sampai keluar daripada hidung mereka. 同時神也照顧人屬靈嘅生命啦。 Pada masa yang sama, Tuhan juga menjaga nyawa rohani 即係屬嘅靈嘅喪失啦降臨。 melalui curahan dan
curahan rohnya充滿你嘅心， memenuhi hati kamu. 你就鮮肉嘅靈啊，即係軟人內出嘅靈啊， Jadi roh dalam perjanjian baru ini roh yang tinggal selama-lamanya. 所以我哋唔犯罪嘅唔要離開啦。 Asalkan kamu tidak berdosa, dia tidak akan meninggalkan 個靈 kamu. 出在我哋心裡面啊，結合改變我哋嘅內心。 Jadi roh tinggal di dalam hati kita, dia akan mengubah hati kita. 你係11章啊， Inilah pasal 11. 嘅12章咧， Pasal 12 pula 係講到以色列嘅唔信哦， masih mengatakan tentang orang Israel tidak percaya. 所以11、12、13、14啊，都係唔信啊。 Jadi ayat pasal 11, 12, 13, 14 semua tentang tidak percaya. 同時從起初嘅唔信到後來嘅完成嘅唔信啊。 Jadi sebaliknya dari mula-mula yang tidak percaya sehingga pada kemudian langsung tidak percaya. 點解12章要哪人唔信呢？ Di pasal 12 siapa pula yang tidak percaya? 要係梁少嘅， Juga pemimpin 米利暗、 Miriam, 亞倫 Harun. 又係摩西嘅個個老家嘅一種抱怨。 Inilah suatu sungutan lah daripada abang dan kakak Musa. 嘅亞倫老米利暗抱怨摩西，神對人事有咩反應？ Jadi Miriam dan Harun ini bersungut-sungut tentang Musa. Apakah respon Tuhan terhadap hal ini? 係12章嘅解釋啦。 Inilah penjelasan pasal 12. 所以12章似乎好像發生在三兄弟當中啦。 Jadi pasal 12 ini seperti berlaku di antara 3 orang adik-beradik. 摩西係老大， Musa ini ialah adik kecil. 米利暗、亞倫係哥哥姐姐， Miriam dan Harun ialah abang kakak. 看起來係一隻家庭糾紛。 Nampaknya ini suatu pertelingkahan di antara ahli keluarga. 雖然係家庭糾紛， Walaupun ini pertelingkahan di antara saudara, 影響睇睇來嘅影響嘅前集以色列人。 tetapi pengaruhnya akan mempengaruhi seluruh kemah orang Israel. 因為家庭發生爭吵，導致以色列人行前受影響會停下來。 Karena pertengkaran sekeluarga ini menyebabkan perjalanan orang Israel harus berhenti. 米利暗我哋到佢係二神弟， Miriam, kita tahu dia ini nabi perempuan. 已經教會天王教會嚟講，即係姊妹團契嘅條路。 Jadi kalau dari skop gereja tempatan dikatakan dia adalah ketua bagi persahabatan saudari. 教會嘅姊妹都歸佢管啦， Jadi semua saudari dalam gereja ini dia yang urus. 插花啦， Mengubah bunga, 姊妹示範啦， choir saudari, 訪問姊妹啦， ataupun melawat saudari, 為姊妹安笑啦。 tumbang tangan bagi saudari. 嘅條家庭要乜嘅召喚啦，米利暗姊妹條去處理呢種事情啦。 Dalam keluarga mereka ada apa-apa pertelingkahan. Jadi Miriam yang sebagai ketua saudari ini dialah yang mengurus. 嘅地位在以色列中好重要嘅。 Jadi kedudukannya itu sangat penting dalam Israel. 亞倫也係一樣咯。 Harun begitu juga. 呢位知識嘅代表嘛。 Dia ini wakil imam. 所以三兄弟姊妹嘅爭吵，看起來好像係隻家庭嘅問題，實際上係全族嘅問題。 Jadi 3 orang nampaknya seperti pertelingkahan antara ahli keluarga. Sebenarnya ini merangkumi seluruh rakyat. 看起來幾多種變魔鬼條欺負啦。 Nampaknya mereka telah memberi kesempatan kepada si iblis. 阿哥老姐姐學辦嘅家庭發揮。 Jadi abang dan kakak ini pandai sekali menggunakan satu hal untuk membangkitkan satu hal yang lain. 表面講得好靚啊！ Dari segi permukaan nampaknya sangat baik. 摩西你去害人外族兒子為妻， Musa, kamu kawin dengan orang kafir. 即係去害一個古色兒子嘛。 Telah kawin dengan orang Kush. 呢就係表面嘅理由。 Jadi ini adalah suatu sebab permukaan. 其實係出於嘅祈禱。 Sebenarnya ini lahir daripada iri hati mereka. 難道神知道摩西講話唔能夠都講話咩？ Adakah Tuhan hanya berfirman dengan Musa dan tidak berfirman dengan kami? 摩西在神心目中有好獨特嘅地位。 Jadi Musa ini mempunyai suatu kedudukan yang istimewa dalam pandangan Tuhan. 而家都見通俗嘅話嚟講，就摩西就係神啲啦。 Jadi dengan istilah yang kita paham pada hari ini, Musa seorang nabi. 神啲係領受神嘅話嘅人嘛。
Nabi ini seseorang yang menerima firman dari Tuhan. 為何唔留阿倫講？ Kenapa dia tidak bercerita dengan 為何 Harun? 唔留米利暗講？ Kenapa dia tidak bercerita dengan Miriam? 為得神每被找人上神隊，找摩西唔找亞條上， Kenapa setiap Tuhan panggil orang naik gunung, setiap kali Musa saja dan bukan orang lain? 有個人用亞條係基督啊嘛。 Nah, mereka gaya begini ialah iri hati. 其實摩西啊看到嗰個隻隻嘅基督嘅神啦。 Sebenarnya Musa nampak juga abang kakaknya itu iri hati. 啊，咁摩西看到嗰個隻隻對佢嘅嘅就抱怨啦。 Jadi apabila Musa nampak sungutan daripada abang dan kakak terhadapnya, 啊，聖經講摩西冇為自己辯護哦， Alkitab mengatakan Musa itu tidak membelah dirinya. 啊，佢保持親密啦。 Dia diam-diam saja. 咁咪知道， Macam mana kita 因 tahu? 為第三節講嘛， Sebab ayat 3 mengatakan 摩西為人極其謙和， Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. 勝過世上嘅眾人。 Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. 我就只係唔知道摩西攞咩把嘅計劃寫落去啦。 Kita memang tidak tahu bagaimana Musa menuliskan ayat ini ke dalam. 係嘛，就像一直接受強逼嘅人， Sama seperti seorang diakon, dia sangat rendah hati. 啊，叫佢寫一隻教會報告嘅時候， Ketika dia mau menulis laporan gereja, 叫渺渺接受為面後強逼， dia 勝過 bilang, 世上教會嘅眾人。 dia mengatakan, oh sekian-sekian diakon ini sangat rendah hati. Lebih dari setiap manusia yang ada di gereja di atas muka bumi. 輕易真寫得出，咪真寫唔出啦。 Kalau kamu bolehlah kamu tuliskan, saya tidak berani. 所以咧，第12章第3節到底嘅摩西喺度面情況下寫落嚟。 Jadi ayat 3 dalam pasal 12 ini, apakah keadaan sehingga Musa mampu menulis ayat ini? 啊，其實神寫啦，唔係摩西寫啦， Sebenarnya Tuhanlah yang menuliskannya, bukan Musa yang tulis. 因為聖經係神嘅靈嘅感動嘛。 Sebab Alkitab ini merupakan gerakan daripada roh Tuhan. 啊，神講要去寫就去寫咯。 Tuhan kata kamu harus tuliskannya, kamu harus 其 tuliskannya. 實用第3節嚟表達摩西在一隻紛爭當中啊嘅一種態度，正確嘅態度。 Jadi di ayat 3 menunjukkan suatu sikap Musa yang patut dalam suatu pertengkaran. 因為謙和嘅人，即係謙卑和睦嘅人啊，就唔能夠爭吵嘅啦。 Karena seorang yang lembut hatinya, dia tidak akan bertengkar dengan orang lain. 啊，佢好像以撒一樣，唔敢欺負佢普普推讓嘅。 Dia akan seperti Ishak, orang membulinya, dia membiarkan mereka saja. 但你唔會自己辯護，唔表示講神前之為你辯護哦。 Tetapi kalau kamu tidak membelah diri, tidak maksud Tuhan tidak akan membelah bagi kamu. 啊，所以你看第10節咯， Jadi kita lihat ayat 10. 啊，雲彩從灰幕上落去， Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, 啊，不了米利暗撞去太麻煩啦， maka tampaklah Miriam kena kusta. 講要嘅就 set 啊，後銀拍嘅太麻煩都 set 銀拍啦。 Mengatakan bahwa penyakit kustanya itu warnanya putih seperti salju. 啊，神施行刑法啊， Tuhan menjalankan 啊， hukuman 讓嘅醫生啲米利暗撞太麻煩片， sehingga Nabi perempuan Miriam ini terkena penyakit kusta. 呢當然係一件好笑嘅事咯。 Ini tentulah suatu perkara yang sangat 啊， memalukan. 佢係以色列人嘅少量， Dia ini pemimpin orang Israel. 啊，既然咁在神面前要吹啦， Dia berani berdosa di hadapan 啊， Tuhan. 神將嘅吹嘅嘅就真嘅顯出嚟咯， Tuhan menonjolkan bukti dosanya 啊，撞太麻煩。 terkena penyakit kusta. 啊，便眾人看到嘅米利暗嘅嘅就吹啊，嘅種風吹嘅種情形啊。 Sehingga semua orang dapat melihat Miriam telah berdosa. 嘅阿倫也看到咯， Harun pun nampak. 嗱聲啊，就要同摩西推橋啦。 Cepat-cepat dia pergi minta Musa tolong bantu 講 doa. 橋你唔好以為我就春啦、風吹啦，你就加吹在我哋身上啦。 Saya bilang, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. 啊，橋你啊，唔可以司機像係無福育兒笨難嘅時代啦。 Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. 啊，摩西啊，就愛求神咯， Maka Tuhan pun berseru kepada 神啊， Tuhan, 求你醫治嘅掉啦， Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. 冇降罰佢嘅身上咯。 Janganlah menghukum dia. 睇你神講咧， Tetapi kata Tuhan pula, 佢父親一個禿拖木在嘅臉上， sekiranya ayahnya meludahi mukanya, 佢豈不蒙小切熱毛， tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? 推佢出人外， Biarlah halaunya keluar dari kemah. 疏佢張切熱，
supaya dia terkunci 7 hari di luar tempat 亦 perkemahan. 係神用麻風來去幹教就米利暗， Jadi Tuhan menggunakan penyakit kusta untuk menghajar Miriam. 一邊亞倫嘅就後替嘅建教提倡。 Ini juga satu peringatan amaran yang besar bagi Harun. 有人講咗咪米利暗撞喺麻風，亞倫然後撞啦。 Ada orang yang tanya, kenapa Miriam sejak yang terkena penyakit kusta, Harun tidak? 一當然係可能一故仔有長嚇。 Tentulah ceritanya panjang juga. 我就跳入當嘅就離開嘅就地方啦。 Nah, kita tinggalkan tempat ini dulu. 我就起行咯。 Nah, kita berangkat. 16節講咯， Ayat 16 mengatakan, 百姓從下射碌起行咯。 kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot 在巴蘭嘅曠野就安營啦。 dan berkemah di padang gurun Paran. 亦係12章咯。 Inilah pasal 12. 13章咧， Pasal 13 pula. 13到14章一齊看嘅。 Jadi pasal 13 dan 14 harus dilihat bersama. 而家講到以色列人唔信啦， Sini mengatakan orang Israel tidak percaya. 要11章開始嘅叫做埋怨，一直到14章。 Mulai dari ayat pasal 11 itu asyik bersungut-sungut sampai pasal 14. 摩西曾經保羅曾經講過，叫到出曠野前見10次埋怨神， Nah, 試探神。 Paulus mengatakan 10 kali mereka mencoba Tuhan di padang gurun. 就10次唔係講2、3、4、5、6嘅數字啦。 Jadi 10 ini bukan maksudnya 1, 2, 3 itu satu angka, bukan. 亦係指出一次嘅唔間斷嘅、長嘅、不斷嘅。 Ini menunjukkan mereka terus-menerus selalu dan tidak berhenti-henti. 跟人就埋人發現上嘅到13、14章可以講係嘅教訓啦。 Jadi suara sungutan mereka dalam pasal 13 dan 14 boleh mengatakan inilah klimaks mereka. 現上係來自於對神嘅唔信。 Sungutan itu datang daripada ketidakpercayaan mereka terhadap Tuhan. 懷疑神嘅信息，攞神嘅應許。 Nah, mereka ragu-ragu terhadap kesetiaan dan juga janji Tuhan. 人嘅唔信，也係人連信嘅底層。 Nah, manusia yang tidak percaya ini juga merupakan tahap yang paling rendah bagi manusia. 13章、14章。 Dari pasal 13, 14. 把以色列人對神唔尊重跟人種表現發揮到淋漓盡致啦，出現兩章啦，淋漓盡致。淋漓盡致到天度啦。最如果看佢一種唔信嘅表現最看13、14章。 Jadi dari ayat pasal 13 dan 14 ini menyatakan ketidaksetiaan orang terhadap Tuhan. 跟我哋講嘅兩章巴記咗就歸納哦。 Jadi kita membuat pembahagian bagi 2 pasal ini. 人看事情，我用神眼光去看。 Orang melihat perkara haruslah menggunakan pandangan Tuhan. 冇用人嘅人肉眼所看到嘅環境來去判斷。 Janganlah membuat keputusan melalui pandangan manusia terhadap sesuatu perkara. 摩西係同樣派12隻探子落去窺探迦南。 Nah, Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. 12隻照嘅地方都一樣嘅啦。 Jadi tempat yang dilalui oleh 12 orang itu sama saja. 你看到嘅東西，你摸到嘅東西，我也係看到，也係摸到。 Apa yang kamu lihat, apa yang kamu sentuh, saya juga dapat lihat, saya juga telah sentuh. 但係10隻探子有12隻探子有10隻係唔信啊。 Tetapi dalam 12 pengintai itu 10 orang tidak percaya. 只有約書亞同迦勒所做嘅結論係同佢哋唔同嘅。 Hanya Yosua dan Kaleb membuat keputusan kesimpulan yang tidak sama dengan mereka. 我哋能夠做出乜嘅解釋？ Apakah penjelasan kita? 就係約書亞、迦勒叫做係要相信神應許嘅神。 Nah, yaitu Yosua dan Kaleb ini percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang memegang janji. 佢哋把眼光係單單放在神身上， Jadi pandangan mereka itu hanya tertuju kepada Tuhan. 唔係把眼光放在一種上到後退位後交替嘅一種居人嘅身上。 Pandangan mereka bukan ke arah orang-orang raksasa yang sangat tinggi dan megah. 我哋可能唔知道神嘅應許啦， Mungkin kita tidak tahu janji Tuhan. 唔知道神嘅本性。
tidak tahu sifat Tuhan, 唔知道神係哪行人， tidak tahu siapakah Tuhan. 所以要故意強視神嘅應許， Jadi akan sengaja memandang rendah terhadap janji Tuhan, 把信心放在其他嘅事情上， meletakkan iman kita terhadap perkara-perkara lain, 甚至靠自家來那麼處理好今生嘅想法。 sehingga bersandar kepada diri sendiri untuk mengurus masalah kehidupan. 所以看見到唔信嘅生命嘅一種結論啦。 Jadi melihat kesimpulan daripada orang yang tidak percaya 啊， ini, 第二集邊我學習到嘅教訓，所以我哋一天愛把目光放向神。 pengajaran pertama ialah kita haruslah melayangkan pandangan kita terhadap Tuhan. 啊，天意就教訓咧， Pengajaran yang kedua pula, 以前嘅嗰種即係在曠野嘅以色列人 orang Israel dalam padang gurun 啊， ini, 叫做忽略去一件好重要嘅事情。 mereka telah mengabaikan satu perkara yang sangat penting. 曠野只不過係叫做一個過渡嘅地方， Padang gurun cuma satu tempat yang mereka lalui sementara waktu saja. 並唔係永久居住嘅地方。 Itu bukan suatu tempat tinggal yang kekal bagi 迦 mereka. 南真係神嘅應許 Tanah Kanaan itu barulah janji Tuhan. 啊！聖經按用形容講，日迦南係牛奶與蜜嘅地方。 Alkitab menggambarkan tanah Kanaan sebagai suatu tanah yang mengalirkan susu dan madu. 所以13章27節啦， Jadi dalam pasal 13 ayat 27, 啊，就同我都講到，我哋要落去啊，跌一隻牛奶與蜜之地啦。 mereka menceritakan, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. 啊，落面證明咧， Apakah bukti? 佢話看啊，點解我哋受眾就漸見天所生產出嚟果子喎？ Mengatakan di sini, kami telah mengambil hasil buah-buahan dari negeri itu. 啊，佢到14章嘅第8節 Sampai pasal 14 ayat 8, 啊，耶和華一個喜悅我哋， jika Tuhan berkenan kepada kita, 必將我哋領落去， maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu 啊，把去施俾我哋， dan memberikannya kepada kita. 去沿吃牛奶與蜜之地。 Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 呢隻牛奶與蜜之地啊，就係迦美地咯。 Jadi berlimpah-limpah susu dan madu, inilah suatu tanah yang sangat baik. 神應許亞伯拉罕、以撒、雅各嘅土地 Suatu tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. 啊，你作為佢哋嘅子孫， Kamu sebagai keturunan mereka. 你有一日會佢講會得到嘅土地啦，會進入地啦。 Kamu boleh dikatakan suatu hari nanti pasti akan mewarisi tempat itu. 以色列人點解做曠野？ Sekarang orang Israel berjalan melalui padang gurun, 已經到迦南咯， sudah sampai tanah Kanaan. 再照過去就係迦南地啦。 Jalan ke depan sudah sampai tanah 殊不 Kanaan. 知呢， Tapi apa yang terjadi? 佢哋唔會落去 Mereka tidak mau masuk. 啊，忘記係神應許嘅啲地方，就迦南之一笪牛奶與蜜之地。 Mereka telah lupa bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan ialah tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu ini. 求神幫助佢哋夾夾落迦南地。 Mereka tidak mohon Tuhan membantu mereka supaya cepat-cepat dapat masuk tanah Kanaan. 反而啊，有時要叫做求神啊，自私啦，或者死去啦，死咗人肯嚟。 Sebaliknya mereka mau mohon mati daripada Tuhan. Suruh Tuhan, biarlah kami mati sekarang di sini. 所以14章嘛， Dalam pasal 14天意就係個 ayat 2. 眾人向摩西、亞倫發言人， Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. 你看講千位眾哦，對佢哋講， Di sini mengatakan, segenap umat itu berkata kepada mereka, 巴不得我哋就死在埃及， sekiranya kami mati di tanah Mesir, 即死在人哋曠野 ataupun mati di padang gurun ini. 啊，叫做愛求死在埃及，行啲喺在人曠野， Mereka mau mohon mati di Mesir ataupun di padang gurun. 忘記佢啦， Mereka sudah lupa. 唔求遇到困難，唔求神幫助佢哋解決困難。 Bertemu dengan masalah, tidak mohon Tuhan tolong selesaikan masalah. 困難擺在面前嘅係事實， Masalah berada di depan. Ini memang benar. 你可以向神求啊，神要太能太你幫你解決人嘅問題啊！ Kamu boleh mohon kepada Tuhan. Tuhan ada kuasa. Boleh tolong kamu selesaikan masalah. 你唔求反而求死在埃及或者係在曠野。 Kamu tidak mohon Tuhan. Sebaliknya kamu mohon mau mati di Mesir ataupun di padang gurun 好 pula. 啦，啲人嘅都眼中意死在曠野，就啱嘅都死在曠野。 Oke, baiklah. Memandangkan kamu begitu suka mau mati di padang gurun, saya biarkan kamu mati di padang gurun. 結果 Akhirnya, 做喺加勒約書亞
Selain daripada Kaleb dan Yosua, 通通都一時在曠野。 semua orang perlu mati di padang gurun. 當然包括後來嘅摩西咯， Ini juga termasuklah Musa. 也一時在曠野中啊。 Dia pun perlu mati di padang gurun. 做咩呢？ Kenapa pula? 因為唔信嘛， Karena tidak percaya. 唔信然後帶俾自己走火啦。 Kalau tidak percaya, itu akan mencelakakan diri sendiri. 我哋信徒竟然在世也有好多留戀嘛。 Hari ini kita seiman ini di dunia ini pun ada banyak yang dirindui. 我哋留戀乜嘅呢？ Apa yang kita rindu? 安天嘅生活， Rindu satu kehidupan yang aman. 豐衣足食， Cukup makan, cukup pakai. 尤其建議啦，捱唔食都冇相干，最緊要電話。 Terutamanya sekarang saya tidak dapat makan, tidak apa. Yang paling penting adalah handphone. 即係天自媒體那種發展好厲害啦。 Yaitu perkembangan media sosial teknologi sangatlah canggih. 唔識驗到隻，走船條得1萬1，1萬1走停港，停港兜走船條要得1萬1。 Sampai tidak makan pun boleh. Dari pagi sampai malam, sampai malam sampai pagi. 所以有人講啦，哎呀，建議啦，冇分冇水冇相干，冇天花係發唔下啦。 Jadi ada orang mengatakan, ayah hari ini tiada makan, tiada minum, tidak apa-apa, asalkan. Tetapi kalau tiada handphone, saya tidak boleh hidup. 人追求乜嘅呢？你啦，追求呢隻感官啦，感覺，即係觸摸得到就享受啦。 Jadi apa yang dikejar oleh manusia sekarang yaitu suatu pengalaman, perasaan, mau sesuatu yang boleh dirasai. 忘記去追求神嘅結束， Sudah lupa mau mengejar kerajaan Tuhan. 忘記去用真理培養自家， Lupa sudah mau mendidik diri sendiri dengan firman kebenaran. 嘅相反嘅， Sebaliknya, 生活慢後呢， kalau hidup tidak berapa lancar, 落在唔能夠解決嘅問題中， berada di dalam masalah yang tidak mampu diselesaikan, 求主嘅啲百接進聽價， mohon Tuhan, Tuhan cepat-cepatlah bawa aku pulang ke surga. 其實也唔知道發出有咩意義咯。 Sebenarnya dia pun tidak tahu apakah arti kehidupannya. 反正一直哭到那種拉撒路的嘛， Sebab kehidupannya itu pahit seperti kehidupan Lazarus. 拉撒路雖然強啊， Lazarus walaupun dia miskin, 他其實係見神啊， tetapi dia takut akan Tuhan. 其實落色過程中係冇忽略神嘅應許。 Dalam proses dia minta makanan itu, dia tidak mengabaikan janji Tuhan. 因此佢雖然死開，但係在亞伯拉罕懷抱中， Oleh itu, walaupun dia sudah mati, dia kembali ke dalam pangkuan Abraham. 同我經驗在困難當中嘅生活嘅時候， Sama seperti kita pada hari ini ketika hidup dalam kesusahan. 我哋唔曉靠住，唔曉捉緊神嘅應許， Kita tidak tahu mau bersandar kepada Tuhan, kita tidak pandai pegang pada janji Tuhan. 腳向神嚟求事神嗰啲拜作種聽價聽嘅個後嚟。 Sebaliknya mohon kepada Tuhan, Tuhan baiklah saya cepat mati, bawalah aku cepat ke surga. 所以我喺我哋看13、14章看到以色列人嘅唔信咯。 Jadi inilah dalam pasal 13 hingga 14 tentang orang Israel yang tidak percaya. 其實我哋時要叫做離經到橄欖地5年去啦。 Sebenarnya mereka sudah tidak jauh daripada masuk tanah Kanaan. 所以神把嗰隻河水約旦河水分開。 Hanya kalau tinggal Tuhan membelahkan air sungai Yordan. 我就約開剩下水， Jadi tabut perjanjian masuk air dulu. 支持警見下， Imam-imam turut ikut. 以色列人警見啦， Orang Israel turut masuk. 過去出橄欖地， Seberanginya saja terus sampai sudah tanah 只 Kanaan. 愛某日一次嘅背叛啦， Asalkan tiada pemberontakan kali ini. 只愛叫到能夠捉緊神嘅應許，相信神嘅話， Asalkan mereka pegang pada perjanjian Tuhan. 唔是再有未來嘅38年曠野生涯。 Tidak perlulah ada kesusahan kehidupan dalam padang gurun 38 tahun yang seterusnya. 殊不知有問題就卡在行啦， Tiada orang tahu, beginilah masalah yang terjadi. 卡在行，直到佢哋要再除38年咯。 Jadi masalah berlaku di sini, jadi sehingga mereka perlu tambah 38 tahun lagi. 如果講嘅時要叫到落橄欖啊，我就專業40幾啊。 Kalau pada masa ini mereka sudah masuk tanah Kanaan, kita terus masuk kepada kitab Hakim-Hakim 我 sudah. 哋信徒啊，每一年啊，竟然讀晒好多聖經啦。 Jadi sekarang seiman kita ramai yang membaca Alkitab. 我哋讀晒好多聖經啦，唔數足人到。 Maksudnya kita seiman tidak payah
begitu banyak membaca Alkitab 啊， sudah. 殊不知嘅都橋事就抗日啦，所以好多故仔要發生啊。 Tetapi mereka ini mohon mati di padang gurun, jadi banyak ceritalah yang berlaku. 所以見我每日先徒要捉到去俾人哋橄欖枝，人哋抗日生活啊。 Jadi karena itu kita hari ini perlu baca lagi kehidupan mereka di dalam padang gurun. 冇變啦， Tidak boleh buat 我 apa-apa. 哋面對黑人咗啦。 Begitulah manusia. 所以問數啊，我哋當日民數記14章啊， Jadi malam ini kita sampai bilangan pasal 14. 我就下個禮拜啊，即係結束呢15章以下啦。 Minggu depan itu barulah kita sambung pasal 15 dan seterusnya. 我哋要點啦？我哋要入去做就結束嘅禱告啦。 Jadi sekarang kita akan melakukan satu doa untuk mengakhiri kebaktian. 大家仲有求主啊，結束帶領我哋嘅課程。 Dalam doa kita mohon Tuhan teruskan memimpin kelas kita. 除嘅就拜六晚海書，又要第四日禮拜嘅就神學研習班咯。 Mula pada hari Sabtu malam ini sambung sudah minggu keempat kursus lanjutan teologi. 求主又是結束帶領我哋嘅課程順利到結束。 Mohon Tuhan terus pimpin kelas kita sehingga dapat berakhir dengan lancar. 一同會下。